Okay, so hari ini kita akan buat latihan tajuk taburan normal. Latihan hari ini kita akan tumpu pada soalan soalan asas sajalah, soalan yang asas tentang penggunaan formula ini, iaitu formula untuk cari skor Z, iaitu Z sama dengan X tolak mu per sigma. Kita lihat dulu soalan yang basic, nanti baru level up untuk next lesson, level up untuk soalan yang lebih rumit. So hari ini kita tumpu pada soalan yang asas dulu. Okay, jom kita lihat soalan 1. X ialah suatu pemboleh ubah rawak yang bertaburan normal dengan min 50 dan sisihan piawai 5. Cari skor Z jika X sama dengan 52.4. Okay, ingat simbol min ialah mu, simbol sisihan piawai ialah sigma. Ini ialah soalan yang basic. So kita apa-apa kita kena mula menguasai yang asas atau yang basic dulu kan. Nanti baru kita boleh level up. Okay. So soalan ini perlu menggunakan formula skor Z ini iaitu Z sama dengan X tolak mu per sigma. Okay, cari skor Z. Nama lain bagi skor Z ialah skor piawai ataupun namanya yang lebih panjang ialah pemboleh ubah rawak taburan normal piawai. Belakang ada piawai. Kalau ada piawai saja, cepat-cepat pelajar kaitkan dengan Z. Huruf Z ini. Ini ialah piawai. Taburan normal, kaitkan dengan taburan normal yang piawai. So kita sekarang ialah nak memiawaikan X kepada Z. Ataupun kita nak standardizekan X jadi Z, standardize, atau bahasa Melayu ialah memiawaikan. Bahasa Inggeris ialah standardize. Kita nak jadikannya standard. Okay, senang saja. Kita hanya buat sebiji macam formula. Kita hanya gantikan apa yang ada pada formula saja, ikut bulat-bulat. So Z sama dengan X. X ialah yang warna purple ini, iaitu pemboleh ubah rawak taburan normal yang biasa, yang belum piawai, 52.4 tolak mu 50. Cikgu dah buat warna merah. So senang nak tengok. Then pelajar boleh bulatkan lah. Masa itu kamu tak ada warna merah, boleh pakai pen merah lah. Sekarang cikgu type dengan warna merah. Pelajar boleh circle dengan pen merah dan boleh label dengan simbolnya. Okay, tolak mu 50 bahagi dengan sigma 5. Kemudian peringatan, satu peringatan penting, macam mana nak tekan kalkulator. Pelajar kalau lebih baik ada kalkulator di sebelah kamu, boleh cuba tekan. Ada satu perangkap kat sini, iaitu pelajar nak ganti senang. Dah ganti dengan tepat, pastikan boleh tekan kalkulator dengan betul juga, iaitu kita mesti bagi kalkulator kira dulu hasil tolak. Nak bagi kalkulator kira hasil tolak, pelajar boleh tekan tolak macam biasa. Lepas itu kena ingat selepas 50 kena tekan button sama dengan dulu. Bagi kalkulator kira hasil tolak dulu, baru pelajar tekan bahagi 5. Baru akan dapat jawapan yang betul. Kalau tekan terus tanpa button equal selepas 50 ini, kamu akan dapat jawapan yang lain yang tak betul. Okay, inilah dipanggil soalan yang basic. Macam mana nak gunakan formula skor Z untuk buat pemiawaian. Kita guna formula skor Z ini untuk buat apa? Pemiawaian. Memiawaikan X jadi Z.
Okey, soalan 2 pun sama juga, bagi lagi satu soalan untuk mengukuhkan ingatan dan pemahaman. Okey, ayat pun sama. X ialah suatu pemboleh ubah rawak yang bertaburan normal dengan min 6 dan sisihan piawai 2. Cari skor Z jika X sama dengan 11. Sama, hanya sekarang tukar nilai saja. Hanya praktis lagi. Ini macam latih to be lah. Formula yang sama sebab nak cari skor Z atau cari skor piawai. Skor piawai ke skor Z maksudnya nak cari Z nak cari Z iaitu kita nak memiawaikan X. Nak memiawaikan X kepada Z. Just ganti sajalah, ada 3 nilai untuk ganti, iaitu X. Nilai soalan itu sendiri 11, tolak mu ialah min 6, sigma ialah sisihan piawai 2. Pastikan lepas tekan 6, tekan button sama dengan dulu, bagi keluar 5 dulu, hasil tolak ialah 5, kemudian baru tekan bahagi 2. So 5 bahagi 2 dapat 2.5. Okey ya, zone X sudah dipiawaikan jadi Z iaitu 2.5. Maksudnya cari skor Z ini dipanggil soalan yang basic sekali, macam mana nak guna formula Z ini. Okey, soalan 3 sekarang sama juga, hanya sekarang soalan bagi sisihan variance bukan sisihan piawai. Okey, X ialah suatu pemboleh ubah rawak yang bertaburan normal. Maksudnya sekarang ialah taburan normal baru ada formula Z ini. Diberi min 65 dan variance 9. Cari skor Z jika X ialah 60. Masih guna formula skor Z. Tapi sekarang kena tahu lagi satu formula iaitu sigma sisihan piawai sama dengan punca kuasa 2 variance. Punca kuasa 2 abangnya. Variance ini anggap macam abang bagi sisihan piawai. So soalan ini walaupun senang, tapi dia tricky part ialah kadang-kala soalan akan bagi sisihan piawai, kadang-kala bagi variance. So pelajar kena berhati-hati kena buka mata tengok betul-betul variance ke sisihan piawai yang diberi. Okey, sama juga kita gantikan saja X 60 yang warna purple, tolak mu. Mu dan sigma ini ataupun sisihan piawai ialah apa? Dua nilai yang penting untuk suatu taburan normal. Sebab kita akan menggunakan dua nilai ini dalam formula selalunya. So tolak mu 65, yang sigma ini kena hati-hati. Sebab sekarang soalan bagi variance, kita kena punca kuasa 2 kan variance. So di sini kita perlu punca kuasa 2 kan 9. Kita boleh, pelajar boleh terus tulis di sini tak payah kira asing pun boleh. Sebab kalkulator saintifik boleh kira semua ini sekaligus. So tak payah kira asing. Tak perlu kira asing saya ingat. Lebih baiklah kadang-kala yang perlu bundakan di sini terus kira semua lebih tepat lagi. So sama juga selepas pelajar tekan 65, kena tekan button sama dengan dulu, baru tekan button sama bahagi, kemudian tekan button punca kuasa 2, tekan 9, baru keluar jawapan ini. Dan ini tak seperti soalan tadi boleh dapat tepat-tepat. Kadang-kala Z ini you boleh dapat tepat-tepat satu nombor bulat ataupun satu nombor perpuluhan yang tepat-tepat lah. Ini ialah negatif 1.66666 panjang 666. So kita kena bunda jadi 4 angka bererti Kalau panjang dia punya tempat perpuluhan
pelajar perlu bunda jadi 4 angka bererti ya. Ingat 4 angka bererti macam ini. 1, 2, 3, 4. So dia 6, 6, 6, 6. So kita kena 6 kita boleh dah 5 dan ke atas kita tambah 1 ke depan. So 6 tambah 1 jadi 7. So ada 4 angka bererti ya. Okey, soalan 4. Satu lagi soalan untuk kita praktis. X ialah suatu pemboleh ubah rawak yang bertaburan normal dengan min 50 dan variance 64. Cari skor Z jika diberi X ialah 56.6. So ingat boleh perpuluhan lah, apalah boleh apa-apa nombor perpuluhan pun boleh, nombor bulat pun boleh X dan Z boleh. Ini pun sama juga variance ke min pun boleh perpuluhan sama juga kena tahu formula skor Z atau skor piawai kita terus ganti saja buat sekaligus dalam formula Z ini. So Z sama dengan X. X ialah yang warna purple ini, iaitu nilai yang kita nak standardizekan atau nilai yang kita nak piawaikan jadi skor Z iaitu 56.6 tolak min iaitu mu 50 bahagi dengan sisihan piawai iaitu punca kuasa 2 variance. So punca kuasa 2 kan 64. Punca kuasa 2 pun kadang-kadang boleh dapat apa yang tepat-tepat macam soalan sekarang, macam 64 sekarang punca kuasa 2 64 ialah 8. Kadang-kadang dapat nombor perpuluhan yang tak terhingga. So tak apa, pelajar tekan saja sekaligus kau biar kalkulator kira bagi kamu. Pelajar boleh cuba ada kalkulator bersama, boleh cuba tekan, tengok cek dengan jawapan cikgu. Tengok boleh fahamlah macam mana nak hands on then you boleh masuk otak tahu ada pengalaman tengok bunda macam ini. Tapi soalan ini tak payah bunda. Kalau pelajar tekan memang boleh dapat tepat-tepat 0.825. Memang tepat-tepat kalkulator bagi hanya tepat-tepat 3 tempat perpuluhan ini. Bukan cikgu yang bunda, memang tepat-tepat. Kadang-kadang boleh dapat tepat-tepat baru 3 tempat perpuluhan. So tulis semua ikut kalkulator lah. So ini sangat penting dan sigma ini tulis baik-baik sigma ini komputer punya simbol dia nampak lain sedikit Kalau kita tulis kita bagi panjang sedikit jangan bagi macam kosong, ada orang tulis jadi kosong pula salah dia sigma seperti macam selalu cikgu tulis so kena faham sigma nak tulis macam mana. Kalau variance dia ada sigma kuasa 2 sebab kalau variance dia ialah kuasa 2 apa? Sigma. Kuasa 2 sisihan piawai. Dapat variance. So sebaliknya ialah punca kuasa 2 kan nak dapat sisihan piawai kita terbalik punca kuasa 2 kan variance. So variance dia punya simbol ialah sigma kuasa 2. Okey, ni soalan yang lain bentuk soalan 5 diberi n dalam bracket 10 25 dan cari skor piawai iaitu skor Z So cikgu cuba tukar-tukar guna skor Z, guna skor piawai supaya pelajar tahu adalah benda yang sama iaitu nak cari Z nak cari Z so maksudnya pakailah formula tadi yang skor Z itu bagi setiap nilai X yang berikut. Yang baru ini cikgu nak ingatkan sekali lagi apa benda ini. Okey, ini ialah tata tanda untuk mewakili suatu taburan normal. Ini kita dah belajar semasa belajar taburan normal dulu. So N huruf besar mewakili taburan normal. Sebab normal ialah start dengan N kan. So dalam bracket yang penting ialah kita kena tahu dua nombor itu mewakili apa. First number mewakili mu. Second number mewakili sigma kuasa 2. Atau first number ialah min, second number ialah variance. Penting variance. Bukan sisihan piawai. So ini yang sangat penting jangan ingat ini ialah sigma tapi ialah sigma kuasa 2 variance. Supaya boleh ganti dengan betul kita kena bezakan sigma atau sisihan
sigma atau variance. Okey, sekarang kita boleh mula tukar X jadi Z. Ingat, proses menukar X kepada Z dipanggil proses pemiawaian. Iaitu kita nak piawaikan X, boleh ubah rawat taburan normal jadi yang piawai melalui formula Z ini, X tolak mu per sigma ini digunakan untuk tukar X kepada Z. Ingat, kalau soalan nak minta kamu cari skor Z saja bagi X, pakailah formula Z ini, X tolak mu per sigma. Okay, so soalan A, Z sama dengan X kita ialah 12, yang purple color, tolak min warna merah bahagi dengan punca kuasa 2. Sebab sekarang kita ada nilai variance. So kita nak cari sigma, dalam formula pula pakai sigma. Dalam tata tanda pula dia pakai variance. So kena hati-hati. So dalam formula ialah sigma, so kita perlu cari sigma dengan punca kuasa 2 kan variance. Okay, yang ini pun punca kuasa 2 25 berapa? 5, boleh dapat tepat-tepat, tapi tak apa, kita biar kalkulator saja kira semua sekaligus. Kita akan dapat 0.4. Pelajar ada kalkulator boleh cuba belajar tekan, sebab kadang-kadang pelajar tak tekan sama dengan terus tekan, lepas 10 terus tekan bahagi, memang dapat jawapan salah. Okay, B. So ada 2 soalan ini, buat kiri kanan. Pada satu muka surat, pelajar boleh banding. Dan you tahu senang saja, sama saja. Hanya sekarang kita tukar nilai X sahaja. Sekarang sebab B, X yang lain kan. Kita tukar. Yang merah ini iaitu mu dengan sigma, ganti dengan nilai yang sama. Sebab soalan yang sama mempunyai mu dan sigma yang sama. Yang berubah ialah sekarang ialah X 20. So 20 tolak 10 bahagi dengan punca kuasa 2, 25. Yang penting ialah ingatkan ini, lepas tolak mesti tekan sama dengan dulu, bagi kalkulator kira hasil tolak dulu. Sebab kita kena guna hasil tolak itu bahagi dengan sigma. Kalkulator, kalau tidak, kalkulator akan buat bahagi dulu. So, jawapan akan salah. So, kita mau dapatkan hasil tolak dulu, mesti tekan equal dulu bagi keluar jawapan tolak dulu. Okay. Soalan 6. Soalan lain jenis pula. Soalan lain jenis, level up sedikit. Iaitu perlu cari keberangkarian. Tadi hanya cari skor Z sahaja. Itu yang paling asas sekali. Sekarang level up sedikit, cari keberangkarian. X ialah suatu pemboleh ubah rawat yang bertaburan secara normal. Maksudnya ini ialah soalan taburan normal dengan min taburan normal. Dia sekarang bagi 2 nilai penting untuk taburan normal, iaitu min dan variance. Okey, sekarang nak hitung simbol ini bermaksud apa? Keberangkarian, P huruf besar, kemudian dalam bracket ialah julat X. Itu maksudnya kita nak cari keberangkarian bagi X lebih kecil daripada 62. Sama juga, dia ada P saja, sama saja. Masih kita kena buat pemiawaian. Nak cari keberangkarian pun pastikan X sudah di standardize jadi Z. Tajuk taburan normal itu kalau nak cari keberangkarian, pastikan X mesti dipiawaikan jadi Z. So sangat penting formula hari ini, iaitu formula untuk buat pemiawaian itu, iaitu formula skor Z yang kita guna sehingga sekarang. Sebab apa kita perlu buat pemiawaian? Sebab kalkulator ke atau jadual taburan normal piawai ke hanya memberi kita nilai keberangkarian bagi taburan normal yang piawai.
Taburan nombor piawai. Yang tak piawai tak ada. So kita kalau nak cari keberangkarian mesti tak ada cara lain, mesti tukar Z kepada Z. Z ini kena apa? Tukar ke skor piawai baru boleh cari nilai keberangkarian. Okey. So ini saya tulis sekali lagi, tak tulis pun tak apa sebab kalau dah label atau dah bulatkan pada soalan, so tak payah tulis pun tak apa. Okey. Hanya sigma ingat sekarang dalam formula skor piawai kita pakai sigma. So sigma ialah punca kuasa 2 abangnya, punca kuasa 2 variance iaitu 13 dan tak payah sebab ini tak dapat apa tepat-tepat, akan dapat nombor perpuluhan yang tak terhingga panjang. So kalau you tulis di sini you kena bundakan. Kalau bundakan kat sini kurang tepat berbanding kita kira semua sekaligus di sini tanpa kita bundakan sigma ni bagi kalkulator kira semua. Dia tak guna apa yang dibundakan, dia guna yang lebih panjang itu lebih tepat bagi kalkulator kira semua sekaligus, tapi tulis macam ini saja tak apa. Okay, so mula-mula tuliskan apa yang kita nak cari iaitu keberangkarian P X lebih kecil dari 62 dan sebelah kanan sekarang sudah boleh buat pemiawaian terus X ini jadi Z dalam bracket juga. P kena tulis juga iaitu keberangkarian, kemudian dalam bracket X itu tukar kepada Z lah dan kita pakailah formula Z iaitu X tolak mu per sigma, iaitu X kita sekarang ialah 62 yang warna purple tolak mu 58 bahagi sigma sebab soalan bagi variance kita kena punca kuasa 2 kan variance 13. Okay, sama juga P dengan Z dan simbol lebih kecil kita salin balik. Pecahan ini seperti biasa tekan kalkulator, hati-hati atas kena selepas 58 tekan button sama dengan dulu. Dan yang ini bunda jadi 3 tempat perpuluhan pula. Skor Z ini bila kita nak kalau nak cari keberangkarian Z dalam kurungan ini kalau pelajar ingat bunda jadi 3 tempat perpuluhan. Sebab apa? Kalau pelajar lihat jadual atau sifil, pelajar akan dapati kita hanya boleh baca nilai Z sampai 3 tempat perpuluhan sahaja. So kalau nak ikut jadual itu kita bundalah jadi 3 tempat perpuluhan. Kalau tak ingat sebab dia ada sekejap macam ini, bunda macam ini, sekejap bunda macam itu, pelajar pening, then boleh bunda saja jadi 4 tempat perpuluhan macam nilai jawapan keberangkarian Kalau tak ingat banyak jenis peraturan, bunda saja macam semasa kita nak bundakan jawapan keberangkarian iaitu 4 tempat perpuluhan pun okey lah. So mula-mula pelajar boleh laka ini, boleh laka dalam otak ataupun laka pada kertas sebab dia bukan rumit sangat sebab lebih kecil saja. Lebih kecil maksudnya kita lorekkan rantau di sebelah kiri nombor ini 1.109 ini. Sebab lebih kecil dari nombor ini kan. So semua nombor yang lebih kecil dari nombor ini ada di sebelah kiri. So kita lorekkan di sebelah kiri. So luas rantau ini mewakili keberangkarian PZ lebih kecil dari 1.109. Okay, ini untuk lebih faham apa yang kita sedang cari. Ingat, keberangkarian diberi oleh luas rantau bagi julat Z ini lebih kecil kiri, lebih besar kanan. Okay, sekarang nak dapatkan nilai keberangkarian kena tekan kalkulator. Ingatkan ini ialah steps untuk tekan kalkulator. Ini mula-mula set dulu
mode ke SD, kemudian tekan shift 3, baru kemudian baru kita decide nak pakai P, Q atau R. Okay, macam mana kita nak tahu? Kita lihat apa simbol. Okay, simbol sekarang lebih kecil kena guna P. So perlu tekan 1. Okay, perlu tekan 1 baru kalkulator paparkan P, buka bracket dan pelajar masukkan nombor ini, tekan sama dengan, keluarlah jawapan dan keberangkarian itu pun biasanya panjang-panjangkan dan pelajar perlu bunda jadi 4 tempat perpuluhan. So kalau tak ingat ini pun 4 tempat perpuluhan, ini pun 4 tempat perpuluhan, ingat jawapan akhir kita bunda jadi 4 tempat perpuluhan supaya setara juga dengan jadual atau sifil. 4 tempat perpuluhan yang diberi dalam jadual taburan norma piawai pun dia bagi sampai 4 tempat perpuluhan. So pelajar kalau tak ingat boleh refer jadual itu dan tengok ini boleh baca, Z boleh baca sampai 3 tempat perpuluhan. Nilai keberangkarian yang diberi juga dia beri sampai, you boleh tengok bahagian dalam 6 tempat perpuluhan. Okay, so sekarang kita lihat pula soalan 7. Okay, sama juga soalan ini, hanya sekarang ialah lebih besar pula. Soalannya sama pattern dengan soalan 6. Bezanya sekarang hanya lebih besar. So lebih kecil, lebih besar, sama saja, hanya nanti tekan kalkulator you pilih apa yang jenis yang lain. Sama juga masih kena buat pemiawaian kepada X ini supaya tukar jadi Z. Bila kita nak cari keberangkarian, kita perlu buat pemiawaian X kepada Z. Okay, sama juga kita salin balik dulu keberangkarian, iaitu soalan yang kita perlu cari ini, buat macam tadi, salin balik P bracket tapi X kena tukar jadi Z, iaitu kita buat dulu pemiawaian sebelum kita pakai kalkulator untuk cari keberangkariannya. So Z simbol kena ikut salin balik, lebih besar kena lebih besar, jangan tukar pula. So lebih besar daripada X ialah salin balik ini, X ialah X inilah, X dalam kurungan soalan 142 tolak 137. Apa itu 137? Min atau mu. Okay, bahagi dengan punca kuasa 2, variance punca kuasa 2 18. Okay, so kena hati-hati kalau variance kita mau sigma, maka kita perlu punca kuasa 2 kan variance. Dan kita boleh guna kalkulator kira, hati-hati. Pelajar boleh cuba kira sendiri. Ini tengok cikgu bunda jadi 3 tempat perpuluhan. You bunda jadi 4 tempat pun tak apa. Yang penting jangan kurang. Jangan bunda jadi 2 tempat lah. Lebih tak apa. Jangan kurang. Okay, ingat kalau digit yang keempat itu 5 dan ke atas, pelajar boleh tambah 1 ke depan. Itu cara kita buat pembundaran. Kalau kurang dari 5, kita buang saja. So tak ada perubahan kepada nombor di depan. Okay, sekarang kita boleh cuba laka graf taburan norma piawai ini. Tengok apa rupanya. Okay, lebih besar maka kita loretkan rantau di sebelah kanan 1.179 sebab Z lebih besar, maksudnya berada di sebelah kanan. Ada di sebelah kanan nombor ini. Dan rantau ini mewakili, luas rantau ini mewakili keberangkarian, iaitu apa yang kita nak cari sekarang PZ lebih besar daripada 1.179. Okay, sekarang kita nak cari keberangkarian ini, maka kita gunalah kalkulator. Ikut langkah-langkah di sini. Okay,
Saya harap pelajar dah tahu macam mana nak set mode kepada apa SD ini ya. Inilah langkahnya. Okey, dan sekarang kita nak pilih yang mana satu? Tengok simbol. Lebih besar kita pilih R dengan tekan 3. Okey, macam ini. Okey, dan yang ini hanya ini penerangan cikgu dan untuk makluman pelajar sendiri saja. Pelajar jangan tulis ini sebagai langkah kerja. Langkah kerja ialah yang ini, yang sebelah kiri ini yang ada P, bracket, Z ini ya. Ini baru langkah kerja yang sebenarnya. Ini ialah untuk menolong pelajar saja untuk cara nak macam mana nak tekan kalkulator. Ini ialah paparan yang ditunjukkan oleh kalkulator saja. So, ini kalau nak tulis, tulis di sebelah jauh sedikit macam cikgu tulis. Jangan tulis di tempat yang kita tulis langkah kerja yang proper di sini ya, yang sebenarnya di sini. Ini tak payah tulis pun tak apa. Kalau nak tulis, tulis jauh sedikit. Jangan campur dengan langkah kerja yang sebenar. Ini baru langkah kerja yang sebenar untuk pelajar dapat markah dan untuk kiraan. Okey, lepas tekan ini pelajar dapatlah jawapan dan jawapan kena bunda jadi 4 tempat perpuluhan. Ingat jawapan akhir keberangkarian P ini bunda jadi 4 tempat perpuluhan sama macam yang diberi oleh jadual taburan normal yang selalu cikgu sebut sifir itulah. Tapi dalam sifir itu dia tulis apa? Jadual. Jadual apa? Taburan, sebab bahasa Inggeris dipanggil table. So table itu translate jadi jadual. Okey, soalan last soalan 8. Okey. X ialah suatu pemboleh ubah rawak yang bertaburan secara normal dengan min 1.2 dan sisihan piawai 0.25. Hitung keberangkarian bahawa X lebih besar daripada 1.5. Okey. Masih kena guna formula pemiawaian ini ya. Kena tukar X jadi Z. So kegunaan formula skor piawai atau skor Z ialah untuk kita memiawaikan X jadi Z. Okey, kita tulis semula keberangkarian iaitu soalan kita. Kemudian kita tukar X jadi Z lah. Cepat-cepat dah tukar X jadi Z dan pakailah, kalau dah tukar Z maksudnya pakailah formula Z X tolak mu per sigma. X ialah soalan salin balik soalan 1.5 tolak min 1.2 bahagi sisihan piawai. Ini semua dapat dari soalan. So pelajar boleh labelkan macam cikgu label siap-siap. Pelajar pun boleh bulatkan, kemudian tuliskan dia punya simbol. So singkatan simbol. Tak payah tulis panjang-panjang lah. Tak payah tulis sisihan piawai. Guna dia punya simbol. Okey, sekarang boleh guna kalkulator kirakan pecahan ini. Ingatkan apa yang cikgu cakap mesti bagi kalkulator kira dulu hasil tolak dengan tekan sama dengan. Selepas you tolak tekan sama dengan, baru tekan bahagi. Yang ini boleh dapat tepat-tepat lah 1.2. Tengok ini sikit-sikit maksudnya boleh, ini baru satu tempat. Bukan cikgu bunda dia jadi satu tempat, memang dapat 1.2 tepat-tepat. Okay, so boleh lakar ni. Dan untuk faham lah, ini macam soalan sebelum. Lebih besar ialah sebelah kanan nombor itu dan luasnya mewakili keberangkarian. Nak dapat keberangkarian ini kita perlukan kalkulator. Nak pilih P, Q, or R, kita lihat simbol. Lebih besar ialah R. Lebih besar kita pakai R. So bila kita tekan 3, pada kalkulator akan paparkan R, buka bracket, dan pelajar tekan 1.2 sama dengan dapat jawapan keberangkarian iaitu 0.25.
1151. Ya, ini pun cikgu sudah bunda jadi 4 tempat okay, ya. So habislah latihan yang asas tentang penggunaan formula Z sama dengan X tolak mu per sigma. So